Allahu ya Allah, ya Allah, Allahu ya Allah, ya Allah. Kuliah ni mengambil masa sekitar 25 minit, setengah jam lah kot. Kalau tuan-tuan rasa lama sangat, nanti tuan-tuan bagi isyarat lah kan. Bagi isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ustaz Noh tutup. Ustaz Noh tengok segan. Nah, tuan-tuan, dalam situasi kita berada dalam krisis coronavirus ini, dan dalam situasi kita berada dan terpaksa berada di rumah masing-masing ni, sebenarnya terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang kita dapat, dan pengajaran-pengajaran ini merupakan satu perkara besar dalam kehidupan kita, untuk kita mengenali diri kita sendiri, untuk kita melihat sejauh mana kalau kita sebagai seorang ibu bapa, berjaya tak berjayanya kita menjadikan rumah tangga kita ini sebagai satu negara kecil, untuk menjadikan dia berjaya di masa hadapan. Hampir sebulan kita berada di rumah, tak ke mana-mana, pagi sampai malam, malam sampai pagi. Kita dapat melihat bagaimana anak-anak kita, bagaimana pasangan kita, bagaimana kita sendiri merealisasikan rumah tangga yang kita wujudkan ini. Bayangkan tuan-tuan, bayangkan kalau ada di saat kita tengah tengok ni, ada anak kita yang tak bangun lagi. Kalau di saat kita dah bangun ni, ada anak-anak kita yang masih dalam selimut lagi. Bayangkan di mana kita nak letak diri kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini satu perkara yang Masya Allah. Itu sebab tuan-tuan sekalian, bila kita ingat balik, kita melihat ialah PKP yang berlaku ini, mungkin atas makbulnya banyak doa orang tuan-tuan. Banyak, masing-masing berdoa. Kadang-kadang ada anak yang berdoa, ya Allah, ayah sibuk sangat. Bila ada pasangan yang teringin dengan pasangan dia, ada orang yang sekian. Kerana apa? Kesibukan merenggangkan kita. Namun renggang tu kena renggang. Sebab apa? Suami kena kerja dan sebagainya. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa-doa ini dengan keadaan yang begini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat ambil banyak pengajaran lah. Kita sungguh-sungguh kena ambil banyak pengajaran. Seandainya PKP ini pun tidak mampu mengajar kita untuk melihat bagaimana kita dan keluarga kita dan masyarakat kita, maka macam manakah lagi cara Allah Subhanahu Wa Taala nak didik kita? Bagi orang yang dia berjaya, di rumah dia sungguh-sungguh sudah menjadi umpama Madinatun Nabi. Dah rupa Madinah, cuma tak ada pokok tamar je. Sibuk Masya Allah. Belajar sampai waktu semayang lagi ada surau kecilnya, ada ininya. Ada orang di rumah dia, tempat ambil semayang pun tak ada. Tempat ambil semayang pun tak ada. Ikut dah ni ambil semayang. Ada orang sejadah ni, jenuh cari ni. Ini masa untuk kita teliti balik dah. Untuk kita teliti balik dah. Mudah-mudahan. Jom kita ngaji lah. Mudah lah kan. Sekarang mukadimahnya lebih panjang daripada ngaji. Berat. Baik. Kita masih lagi nak kaitkan dengan apa yang berlaku. Mari kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita meneroka lebih jauh. Baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Tuan-tuan, bila sebut Abu Hurairah, apa kita teringat? Kami masih teringat lagi kata-kata Tuan Guru Allahyarham, Tuan Guru Ustaz Harun. Dia libatkan Darul Syifa lah. Tetapi Islam pun macam tu. Dia dalam Islam tidak ada senioriti. Tak ada senioriti. Siapa yang beramal, maka dia akan dapat Islam. Walaupun dia Islam lama, dah bertahun-tahun dia Islam, puluh tahun. Tetapi kalau dia tidak beramal dengan Islam, maka dia tak dapat apa-apa. Abu Hurairah masuk Islam umur tahun ke-7 Hijrah. 3 tahun sempat dengan Nabi. Tetapi Masya Allah, menjadi seorang yang begitu banyak meriwayat hadis. Jadi kita pun kena fikir banyak lah kan. Bila kita tengok Abu Hurairah, walaupun masanya singkat dengan Nabi, tetapi dia mempunyai ataupun mendapat satu nikmat, satu manfaat yang besar, sehingga orang ramai mendapat manfaat daripada apa yang dia sampaikan. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza azzamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurrimat barakatil wahyi. Wa iza tasabbat ummati saqatat min 'ainillah." Hadis ni kita boleh kaitkan dengan apa yang kita berlaku sekarang. Apabila umatku telah membesar-besarkan dunia, maka tercabutlah dari mereka kehebatan Islam. Apabila umat membesar-besarkan dunia, maka tercabutlah daripada mereka kehebatan Islam. Sebab syurga dan neraka dia tidak dapat ditimbang sekali. Kalau kita baca dalam oleh Ustaz Zuramli, dia kata apa? Katanya utara dan selatan tidak akan sama. Siapa yang dia makin ke utara, dia makin jauh daripada selatan. Siapa yang makin ke selatan, dia makin jauh daripada utara. Makanya siapa yang makin dekat ke syurga, dia makin jauh daripada neraka. Siapa yang makin dekat ke neraka, maka dia makin jauh kepada syurga. Tak dapat orang kata kita nak kena seimbang, tengah-tengah dan sebagainya. Tak boleh. Kita kena berat kepada syurga itu sehingga akhirnya neraka sungguh-sungguh jadi jauh daripada kita. Jadi mana mungkin syurga kita nak timbang dengan dunia. Sebab dunia bukan nilaian dia untuk ditimbang dengan syurga. Nah, apabila amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, maka diharamkan keberkatan wahyu. Yang ni point dia. Apabila amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, maka diangkat keberkatan wahyu. Nak suruh buat baik senang, tetapi nak larang buat jahat ni payah tuan. Nak ajak orang buat baik apa semua, senang kita WhatsApp. Tapi nak larang orang buat tak betul. Kita nak WhatsApp pun kadang-kadang tak gamak. Lepas WhatsApp kadang-kadang kita delete balik sebab rasa bersalah. Nah, jadi kita kena adjust balik lah ni. Apabila diangkat keberkatan wahyu ni, ada Quran pun dia tidak bermanfaat pada kita. Quran kita baca pun dia tidak meresap sampai ke dalam jiwa. Quran yang kita duk simpan dalam rumah kita dalam pelbagai-bagai versi ni, daripada yang dulu tebal-tebal, sekarang ni dah nipis-nipis sampai peringkat pen pun boleh baca Quran, tetapi dia tidak bermanfaat. Yang ni masalah bagi kita. Tidak ada lagi amal ma'ruf nahi munkar. Nak tegur anak pun segan lah. Nak tegur pasangan pun segan lah. Nak tegur ahli keluarga pun kita rasa susah hati lah. Seandainya ini mula berlaku dalam satu-satu rumah tangga, maka berhati-hatilah. Keberkatan wahyu tidak akan ada dah dalam rumah tangga itu, menjadikan rumah tangga itu terhakis kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayo jadikan musim-musim PKP ni untuk kita merenung perkara-perkara macam ni.
Nah, kemudian disambung lagi, dan apabila umatku saling mencaci, maka jatuhlah mereka daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di Malaysia ni lah, apabila kita melihat, kita melihat situasi, kita komplain tentang kenapalah masyarakat sekian. Dalam dia komplain tu pun, ada lagi orang yang tak mau dengar tu tak apa, tapi tak terima, malah menyampaikan juga perkataan-perkataan yang tak elok. Ini semua amat menduka cita lah. Jadi kita ni, ustaz-ustaz, ustazah, peranan makin berat. Teringatlah kata-kata Datuk Dangiran dulu, cerita lama ni, cerita lama. Datuk Dangiran dulu masa merasmikan khusus khas di Kota Kinabalu kot, tahun bila tu, 20 tahun lepas kot. Apa dia kata? Tuan-tuan, seorang perompak, seorang pencuri, seorang orang yang buat masalah, buat dosa, buat silap, ialah buat perkara-perkara jenayah di Malaysia. Kalau dia seorang warga negara Malaysia, dia pasti pernah bersekolah. Dia pasti pernah bersekolah di sekolah Malaysia ni. Di sekolah Malaysia ni ada mata pelajaran pendidikan Islam. Ada diajar pendidikan Islam, ajar baca Quran, ajar adab, ajar macam-macam lagi dan sebagainya. Sehingga dia tegurlah kepada kita lah, ustaz-ustaz ni. Dia kata apa? Tuan-tuan, kenapa langsung tak membekas pada orang yang buat jahat tu pelajaran-pelajaran yang dia belajar dulu? Masya Allah tuan, melekat tuan. Melekat bila kita dengar tu, walaupun orang tu dia buat salah atas sebab-sebab tertentu, katalah dia pernah jadi anak murid kita, takkanlah yang kita ajar tu langsung tak membekas sikit pun. Dosa yang kita cakap kat dia tu, dia tak rasa apa pun. Kita bagi tahu dah ni, masa kita ngajar dia, kita bagi tahu ni, yang ni tak betul, yang ni betul, yang ni salah, yang ni betul. Kenapa sampai tidak membekas dalam hati dia? So, adakah salahnya dia atau kita? Yang ni kalau kita renung-renung balik tuan-tuan, tak boleh tidur malam Syekh. Yang ni kalau kita tengok-tengok balik ni, tak boleh tidur malam. Sebab apa? Kita takut-takut. Kita ngajar ni, dia pergi tapi dia tak masuk. Dia umpama angin yang lalu, bukan saja tidak membawa kotoran-kotoran tu pergi, tetapi dia membawa bencana-bencana juga yang lain datang bersama dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi perkara-perkara macam ini, kalaulah kita dapat renung-renungkan kerak-kerak, mungkinlah nanti dia boleh membawa kesan yang lebih baik apabila habis PKP ni, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, teringat satu dalam kitab Ar-Rahik Makhtum, ditulis oleh As-Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini kitab sirah bagus, kitab sirah yang bagus, yang mana kalau kita dengarlah ustaz-ustaz kita lama-lama dulu mengajar, dia kata, Nizam, ingat sirah Nabi ni paling-paling tidak pun suara terputus-putus, kenapa? Tak elok ke? Tak apalah kot. Dia kata sirah Nabi ni paling-paling tidak kita kena baca sekali. Paling-paling tidak daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat, sekali kena khatam, paling-paling tidak. Tapi kalaulah jadi berkali-kali, kalau kita boleh habiskan selalu, maka Masya Allah. Sebab apa? Sebab apa yang berlaku hari ini, pengulangan. Dulu ada Abu Jahal, sekarang pun ada Abu Jahal, cuma namanya mungkin lain. Dulu ada Abu Sufyan, sekarang pun ada Abu Sufyan, namanya lain. Jadi dalam kitab tu, jadi satu tajuk, satu bab, dia kata apa? Faktor-faktor yang kejap saya catat ni. Faktor-faktor yang menjadikan ataupun faktor-faktor kesabaran dan kecekalan sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi SAW
membawa Islam ke Mekah. Tuan-tuan bayangkan, mereka hidup dalam situasi yang asalnya, Masya Allah, kita pun tahu macam mana orang jahiliah hidup. Kalau kita tengok dalam kitab yang ditulis oleh Syed Qutub, Petunjuk Sepanjang Jalan, dia kata kat situ, antara jahiliah ini, teruk tak teruknya mereka, pertama, bila bertawaf di keliling Kaabah tu, kadang-kadang ada yang tawaf sambil tidak berpakaian. Kemudian wanita menjadi bahan. Seorang ibu yang suaminya mati, anak boleh mewarisi ibu tersebut menjadi isteri dia, dan juga mengambil seluruh harta-harta ayah dia. Seorang perempuan apabila diingini oleh laki-laki, maka laki-laki tu boleh buat macam zaman P. Ramlee tu, pergi rumah, buat satu tanda, maknanya dia punya. Kemudian ini berat ni. Nah, tetapi apabila datang Islam, saya pakai mic kot, saya pakai ni sebab ada kata yang tak apa clear ni kan. Sebaliknya ya. Tak apalah tuan-tuan, sekejap ya. Alright. Udah tak dengar katanya pula. Kata Ustaz Lutfi pun janganlah main-main, kejap dengar, kejap tak dengar. Agak. Ya Allah. Udahlah awak tengok skrin je ni, ha. Okey. Itulah komen, tak bayar baru ni, tak bayar internet. Kan? Udah tak apa dengar. Tak? Baik, kat mana pula kita berhenti tadi ni? Kita masuk sini je lah. Baik. Dia ada beberapa faktor yang dikata faktor-faktor kesabaran dan kecekalan sahabat-sahabat Nabi ni. Yang pertama dia tulis kat sini, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar. Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar. Imannya itu umpama bukit, imannya itu umpama gunung yang tidak dapat diubah-ubah. Dia begitu kukuh, dia tidak seumpama teratai di dalam tasik yang apabila datang air, gelombang, dia akan terumbang-ambing. Kita nak iman macam tu. Kita nak iman kita ni, kita betul-betul kukuh, supaya apa pun yang datang melanda, dia tidak menggugat, dia tidak menjadikan kita rasa sangsi dengan apa yang berada dalam jiwa kita ini. Itu sebab dalam surah Al-Hijr, kalau kita ingat surah Al-Hijr, ayat yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kal yaqin, sembah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni sampai sungguh-sungguh datang kepada kita kematian. Kenapa kematian di situ? Yakin di situ diterjemahkan dengan kematian. Hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepada kamu kematian. Kerana apa? Kerana bila dah mati baru kita yakin. Betul tak? Pagi ni tadi ni, hari Jumaat, semua duk pakat baca. Semua dah jadi imam di rumah masing-masing. Ada tak isteri jadi imam pada suami? Kalau ada, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita baca hari ni apa dia? Surah Sajadah. Dalam surah Sajadah dia sebut apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hafal elok ayat ni. Hafal elok. Kita harap kita baca ayat ni atas muka bumi, kita tak mau baca esok bila kita mati. Tapi siapa yang dia tak hafal surah Sajadah, tak percaya, try tengok. Boleh try tengok. Kan? Tuan-tuan, ayat ni kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kami dah tengok dah. Kami dah dengar dah. Kami dah tengok dah. Farji'na na'mal salihan.
kembalikan balik kami ke dunia, kami nak beramal soleh. Apa yang dia dengar? Apa yang dia tengok? Siksaan di alam barzakh. Siksaan kubur. Apabila masuk neraka bunyi macam ni, oh dia tengok dah. Dia baru yakin. Bila yakin? Bila dah mati. Malam tadi kita baca Yasin. Dalam surah Yasin, kalau tak silap anda lah, rasa-rasanya ada ayat. Bunyi dia. Qalu ya laita qaumi ya'lamun. Nah, ayat tu perkataan siapa? Ni cik tanya ni, awak tak jawab. Ni murid-murid Lena ke? Boleh hampa no, sampai makan kari pak dengan kuliah no. Boleh tahan je pokok ni. Tak apalah, aku tak ada dalam kelas. Ayat ni ayat Habib An-Najjar. Nah, bila dia mati kan ke dalam tu waja'a min aqsal Madinah, datang dia daripada hujung kampung ni menyokong, bagi tahu orang Pekan dia ni percayalah pada Rasul ni. Tapi orang Pekan tak mau percaya. Akhirnya depa bunuh dia. Bila depa bunuh dia, ketika rasul-rasul itu pergi dekat dia kata apa? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Bersaksilah bahawa sesungguhnya aku iman. Apa bersaksi? Dia pun mati saja masuk syurga. Dia sebut apa? Qalu ya laita qaumi ya'lamun. Bila masuk syurga saja, tengok keindahan syurga, Allahu akbar kabira. Kalaulah depa tahu ni, depa tu siapa? Yang hidup tu. Kenapa dia kata macam tu? Sebab dia dah melihat kenikmatan syurga bila dah mati. Jadi ya Allah, kita ni ambillah sejarah-sejarah, ambillah kisah-kisah, ambillah maklumat-maklumat yang sahih-sahih ni untuk kita kukuhkan dalam jiwa kita ni, supaya iman kita sungguh-sungguh jadi sebesar gunung. Dia perlu dipupuk sikit demi sikit, insya-Allah dia menjadi. Namun cobaan tentulah akan datang. Baik, itu yang pertama. Orang-orang zaman Nabi SAW di permulaan Nabi bawa Islam di Makkah, iman mereka kukuh. Yang pertama. Yang kedua, macam mana boleh kukuh iman ni? Kerana yang kedua, pemimpin yang hebat, pemimpin yang menarik hati mereka ni. Mereka kenal pemimpin ni daripada A sampai Z. Tuan-tuan, dalam satu kitab sirah yang ditulis oleh Syekh Mustafa Asy-Syibai, sirah, apa ketajuk dia? Perjalanan sirah Nabi SAW, dia orang itulah kot. Ditulis oleh Syekh Mustafa Asy-Syibai. Dia kata apa? Seorang pendakwah, kalau boleh, dia tidak, apabila dia tidak ada secara hitam, maka senang dia buat dakwah. Contoh dia Nabi. Sebab Nabi ketika daripada kecil, orang Perak nak tak sebut kecil tak apa sedap kan, sebut kena. الله يا الله